Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Grup 2 akan membentangkan frozen food daripada Figo Food Sendirian Berhad. Assalamualaikum. My name is Nur Syafiqah binti Sono. My matrix number 07-19F2040. Okay. Our group choose company Figo Food Sendirian Berhad yang providing warehouse activity dalam membuat makanan beku halal yang terletak di Skudai, Johor. Okay. Company Figo Food ni dia ditubuhkan pada tahun 1998 dan telah pun mempunyai pusat pengedaran yang terletak di Balakong, Selangor. Company ni juga dia berkomited untuk menjadi top global dalam menyediakan produk makanan beku halal yang terbaik dan mendapat sambutan ramai. I start my presentation. My name is Jovi John and my matrix number is 07DLS19F2076. Okay, next I will describe the basic process of warehouse. Jadi basic dia ada 10. Yang pertama receiving, warehouse, di warehouse tu akan receive barang-barang, and then kedua put away, ketiga simpan di storage, and then keempat sorting, picking. Dalam bahasa dia picking, tapi actually dia bermaksud sorting. Sorting ni dia kasih ikut yang destination dia, and then next packing, and the last is shipping dia bagi kepada customer. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuri Zawardina binti Nukuan Sulung. Nombor matrix 07DLS19F2074. Jadi hari ini saya akan bentang mengenai label and benefit about the packaging. Jadi kelebihan pembungkusan ini adalah bagaimana penampilan pembungkusan itu kita tunjukkan atau kita bagi tahu kepada pengguna tentang produk dan perniagaan kita. Okay, semua tu dilihat daripada logo hingga ya bentuk, ukuran, dan yang penting adalah warna. Ya, sama macam prestasi Figo Foods. Okay, jadi yang pertama kita ada primary packaging. Primary packaging ni ya yang paling dekat dengan produk. Ya disebut sebagai pembungkusan runcit. Tujuan utamanya, matlamat utamanya untuk melindungi produk dan memberitahu tentang sesuatu produk tu. Apa yang dianggap primary packaging ni ya tergantung kepada sesuatu produk tu, macam fish cake. Okay, habis kita buat fish cake, apa yang first packaging yang ia buat itu adalah primary produknya. Dalam packaging ni ia bagi tahu semua maklumat pasal sesuatu produk tu. Seterusnya kita ada secondary packaging. Secondary packaging ni ialah pembungkusan yang digunakan untuk menghantar produk yang sudah ada di dalam primary packaging. Ia tujuan ialah untuk melindungi dan memberikan penjenamaan semasa penghantaran. Ia juga digunakan sebagai kemasan paparan di lokasi runcit seperti kedai runcit. Primary packaging dan secondary packaging ni ia pandai tertindih. Macam tu juga dengan secondary packaging dan third packaging. Okay, yang terakhir kita ada third packaging. Third packaging ialah pembungkusan yang paling kerap digunakan oleh warehouse untuk menghantar secondary packaging. Tujuan utamanya ialah untuk melindungi pengiriman semasa berada di dalam perjalanan. Third packaging ini juga biasanya tidak dilihat oleh pengguna kerana dia berada di dalam warehouse. Selepas produk siap dibungkus mengikut primary packaging dan secondary packaging, barang tersebut akan disusun di atas pallet, seterusnya akan dibalut menggunakan wrapping, dan selepas itu baru boleh membuat penghantaran. Saya akan membentang tentang simbol and labeling. Yang pertama adalah name of product. Name of product ini adalah sangat dititik beratkan kerana dengan adanya nama produk ini, dia lebih membantu atau menyenangkan lagi consumer ataupun pengguna untuk mengenal pasti apa dia isi di dalam packaging tersebut, di dalam produk
packaging tersebut. Okey, dalam setiap packaging itu perlu mempunyai nama kerana di dalamnya kita tidak akan nampak apa isi di dalam dia. Jadi sebagai pengguna mereka akan tertanya-tanya jika tidak dilabelkan dahulu di depan pembungkusan tersebut. So dengan adanya nama di depan bungkusan tersebut, pengguna boleh hanya membaca dengan hanya melihat pada pembungkusan tersebut, mereka boleh mengenal pasti apa dia isi di dalam produk tersebut. Seterusnya adalah expired date, iaitu tarikh luput. Tarikh luput ini sangatlah perlu pada setiap produk yang berasaskan makanan terutamanya. Kerana sesuatu produk atau makanan yang sudah limpas, yang sudah mencapai tarikh luput akan menjadi basi dan menjejaskan kesihatan untuk pengguna. Jadi kenapa perlunya ada tarikh luput ini adalah untuk memudahkan pengguna ataupun consumer untuk menganggar masa dan pembelian pada produk masing-masing, pada produk mereka. Sebagai contoh, saya sendiri, saya akan membeli barangan dapur ataupun makanan untuk jangka masa yang panjang di awal bulan. Maksudnya, di awal bulan saya akan membeli barang-barang secara pukal, secara banyak untuk jangka masa yang panjang sehingga ke ujung bulan. Jadi sudah tentu saya menitik beratkan tarikh luput pada setiap pemakanan yang saya beli. Dengan itu, kenapa perlu adanya tarikh luput ini untuk membantu kita tidak membeli produk yang sudah rosak ataupun basi. Seterusnya adalah halal logo. Halal logo ini adalah salah satu logo yang sangat penting terutamanya di negara kita Malaysia kerana rata-rata penduduk di Malaysia ini adalah beragama Islam. Jadi bila beragama Islam, sudah tentu mereka mementingkan dan menitik beratkan logo halal dalam setiap produk makanan mereka. Bagaimana untuk mendapatkan logo halal ini? Logo halal ini adalah dicipta satu produk mengikut di bawah undang-undang Islam, iaitu diproses, dibungkus mengikut undang-undang Islam lah, mengikut undang-undang yang sepatutnya untuk mendapatkan logo halal ini. Mereka perlu ditinjau. Maksudnya suatu syarikat yang mengeluarkan produk seperti syarikat yang saya bentang ini, mereka mempunyai cap halal. Bermaksud yang berkuasa telah meninjau proses dari awal proses ke akhir proses produk tersebut untuk mendapatkan cap halal di setiap packaging tersebut. Jadi bagi consumer, jika mempunyai cap halal, ia sudah tentu sah adalah produk halal. Seterusnya adalah any added ingredients, maksudnya ramuan tambahan, ramuan yang ada di dalam produk tersebut. Ianya penting kerana ia menyenang atau membantu consumer untuk meneliti ramuan-ramuan yang ada pada produk tersebut. Kerana sesetengah orang dia menitik beratkan label ramuan di belakang packaging itu untuk memastikan bahawa produk tersebut menggunakan ramuan yang halal, mempunyai isi kandungan yang halal di dalam produk tersebut. Ia sangat penting dalam setiap produk. Akhir sekali adalah label product suitable for freezing. Maksudnya di sini label ini adalah sangat diperlukan di setiap packaging bagi produk yang memerlukan pembekuan, iaitu frozen food. Okey, sebagai contoh produk yang saya bentang ini adalah frozen food. Sudah tentu dalam setiap packaging tersebut perlu mempunyai label tersebut untuk membantu consumer ataupun pengguna sentiasa ingat ataupun sentiasa teliti dengan produk tersebut kerana ia memerlukan pembekuan. Ia memerlukan disimpan ke dalam peti sejuk ataupun peti ais. Kerana produk ini, frozen food ini, jika kita tidak menyimpannya ke dalam peti sejuk atau tidak membekukannya, ia akan mengakibatkan kerosakan produk, ia akan mengakibatkan basinya produk tersebut. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.